صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. صواب. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat yang ketujuh, jangan meninggalkan akan qiyamul lail. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah, wa la tatruk qiyamal lail fa innahu nurun lil mu'min yaumal qiyamah yas'a min baini yadayhi wa min khalfihi wa bi kalamihim man tala wuqufuhu baina yaday Allah ta'ala fi zilal fi zalami sabbata Allah ta'ala qadamayhi 'ala as-sirat yauma tuzalzalul aqdam. Dan jangan engkau meninggalkan qiyamul lail, bangun pada waktu malam, jangan tinggal, kerana ia merupakan nur, dia merupakan cahaya bagi orang yang mukmin. Ya, sebab orang yang tidak qiyamul tidak ada nur, dan nur maknawi ada bagi ahli mukasyafat yang nampak. Pada hari kiamat pun didapat ni nur pada hari kiamat yang besar kali itu. Dan keadaan jalan dalam keadaan gelap, ya, nur tak ada, maka orang yang mukmin ada nur. Dan tambahan lagi nur qiyamul lail yang menerangi sebelah hadapannya dan belakangnya. Depan belakang dia terang, ya, terang benderang, nur qiyam tadi itu. Terdapat pula ucapan mereka, siapa yang lama berdirinya di hadapan Allah Ta'ala, man tala wuqufu baina yadillah fi zalami sabatallahu ta'ala qadamai 'ala sirat. Allah. Siapa yang lama berdirinya di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan mana berhadap dia rohani dengan Tuhan, menghadap dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan di waktu malam, pasti Allah Ta'ala akan meneguhkan kedua tapak kakinya. Sabatallahu qadamaihi 'ala sirat, atau pasti Allah Ta'ala akan meneguhkan kedua kakinya di atas, ya, titian sirat. Titian sirat, bukan siratul mustaqim. Orang sebut siratul mustaqim dalam Fatihah, jalan lurus, ini titian sirat. Keadaan syarah Sahih Muslim bukan 17,000 tahun panjang, ikut masing-masing lah. Ada yang melintah macam burung, ada yang macam kilat, macam-macam. Itu mengikut kadar amal dia. Dan gambaran atas sirat, ulama sebut ialah gambaran atas dunia terang. Mana dalam kamu menyambut perintah Tuhan, laju atau tidak. Kalau laju, lajulah. Kalau lembab, lembablah berjalan di sana besok. Jatuh atau tidak, maksiat kamu jatuh tak? Kalau jatuh dengan maksiat tak tobat, dia jatuh, ya. Kalau dia bertobat, dia bangun balik. Tu ada jatuh bangun. Ada yang jatuh tak ada tobat, lesap ke bawah terus, ya. Yang menunggu bawah tu api neraka jahanam yang hebat. Sebab tu nak berjalan, kita ingat segala perjalanan kita ni menggambarkan kita di atas sirat. Kalau nak berjalan cantik, silalah perangai cantik, perangai dengan akhlak Muhammadiyah, akhlak Rasulullah SAW. Pasti adalah akan meneguhkan kedua-dua tapak kakinya di atas titian sirat pada hari digoncang segala tapak kaki. Pada hari tulzalu, ya, tulzalu al-aqdam, tulzalul aqdam, bergegar segala tapak kaki itu. Allah, yang jatuh belesak-lesuk ke bawah itu. Ini kelebihan qiyam. Dan apa dalam kaedah sufi yang kita mantalabal ula sahiral layani, siapa menuntut akan ketinggian makrifat dengan Tuhan, dia kena berjaga malam. Kalau dia tak berjaga malam, dia membungkang ni, tak payahlah. Itulah kita nak dapat makrifat yang khasah, tak berbau Tuhan. Lepas tu para awliya, kita tengok waktu malam dia masuk, dia maghrib, oh dia seronok macam menyambut hari raya kan. Kita tengok dalam syarah Minhajul Abidin bagi si Zaini Dahlan, ya, bagi kitab dia Surajul Talibin, juzuk yang pertama. Si Zaini Dahlan kata para awliya ni masuk je malam maghrib tu, dia seronok. Sebab di waktu malam lah waktu mereka berdamping dengan Ta'ala. Pintu langit dibuka 1/3 akhir malam kan, 2/3 akhir. Wa qad rawal Muslim fi sahih afdhalus salat ba'dal maktubah as-salatu bi jawfil lain. Sesungguhnya Imam Muslim dalam sahih dia menyebutkan, dalam riwayat sahihnya,
sembahyang yang paling afdal, salat yang paling afdal selepas fardu. Ya, fardu yang pertama itu dipanggil fiqhul aulawiyat, susunan keutamaan. Lepas tu sunat apa? Sunat di tengah malam. Itulah as-salatu fi jawfil lail. Sembahyang di tengah malam, dibangun qiyam wan nasun niyam. Dibangun wan nasun niyam, sedangkan manusia semua tidur. Kan tidur, dibangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat yang sangat besar nilaian dan sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Warawal Baihaqi wan Nasa'i yukhsharun nasu fi sa'id, fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah fayunadi munadin fayaqul aina alladhina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji' aina 'alil fayaqumun wa hum qalilun fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Summa yu'maru bisairin nasi ilal jannah, ilal apa tu, ilal hisab. Tak terang bunga macam mana. Ilal hisab. Imam Al-Baihaqi, di antara ulama hadis besar, Imam Baihaqi. Ulama kata kalau siapa yang menyimpan kitab susunan makna musnad Imam Baihaqi, kitab hadis Imam Baihaqi dalam rumah dia, seolah-olah Imam Syafi'i ada di dalam rumah dia. Ambil kitab tu simpan seolah Imam Syafi'i ada di dalam rumah. Apa maksud dia? Maksud dia apa? Maksud dia Imam Baihaqi punya hadis yang dikumpul semua yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, itu maksudnya. Kalau Imam Bukhari itu umum, Imam Bukhari Muslim dilonggut semua hadis. Di dalam Imam Bukhari itu ada dipakai Imam Syafi'i pun ada dalam tu. Imam-imam mazhab lain pun ada pakai hadis-hadis yang dikumpulkan hadis sahih. Kalau Imam Baihaqi ni dia buat khas, mana hadis khusus dalam mazhab Imam Syafi'i. Kena rujuk mudah itu Imam Baihaqi. Allah. Makam dia tak terganjak di sudut tuan ni. Imam Baihaqi. Ya, itulah di tengah-tengah perkuburan 10,000 sahabat. Sebelah tu perkuburan 10,000 sahabat Sayyidina Bilal semua dia tu di Syria. Itu ziarah dengan Tun Syifai itu sebelah tu. Sebelah sini kat cabang 3 tu kan, cabang 3 tu tengah-tengah jalan tu terpaksa orang pusing tak boleh jalan. Lepas tu kena buat jalan terus, kena nak alihkan makam, tak boleh alih. Dia nak alih tak boleh alih, terpaksa pusing. Itu karamat Imam Baihaqi. Sekarang pusing ke tak boleh ke, tapi Tok Kong Keling dengar. Kau masjid di Sodok, Tok Kong Keling dengar dia. Tu Malaysia punya kepala tuan ni. Tengah orang kapi, wah semua senyap tak bunyi. Orang Islam ambil 1 ekar lebih, habis betul jaga. Rauk ribu dia ambil tuan ni. Sihat tak ada apa. Ini pemimpin munafik nama tuan ni. Pemimpin munafik tuan ni. Allah cakap Islam tu kau main lagi. Allah. Jadi awal Imam Baihaqi dan An-Nasa'i radhiyallahu anhu meriwayatkan manusia akan dihimpunkan pada satu bukit pada hari kiamat. Mereka itu akan dihimpunkan fi sa'id wahid, pada tempat yang tinggi. Mana bukit? Di hari kiamat kelak. Maka seorang penyeru manusia melaungkan suaranya. Di manakah orang-orang yang telah merenggangkan rusuk mereka dari hamparan tidur? Ditina aina allazi kanu tatajafa junubuhum anil madaji'. Mana orang yang telah mengenggangkan waktu malam, orang tidur digenggang. Apa maksud dia? Dia bangun, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Sembahyang, zikir, selawat dan sebagainya lah. Mana dia orang ni? Lalu mereka bangun, dan jumlah mereka sangat sedikit. Lantas mereka masuk syurga tanpa hisab. Tengok tu. Ini setengah daripada orang yang kekal qiyamul lail, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Pesawat ni. Tu. Kemudian manusia lain diperintah untuk penghisaban. Lain semua pergi hisab lah.
nak kira amalan macam-macam pesen dan rentan. Itu dia antara. Warawat Tirmizi, dan meriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Ya, fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffaratus sayyiat wa manhatun anil ithm. Ya, ini besar lagi ni. Meriwayat oleh Imam Tirmizi, anak murid kanan bagi Al-Imam Al-Bukhari, lazim ke atas kamu dengan qiyamul lail. Alaikum, ya, ai ilzamu. Isim itu dipanggil apa? Alaikum dengan mana ilzam. Isim fi'il amr dengan mana lazim atas kamu qiyamul lail, kerana ia adalah adat, ya, orang-orang saleh sebelum kamu. Orang saleh sebelum kamu di kalangan tabi'in, para aulia, para sahabat lagi lah ni. Itu amalan mereka lah, malam memang dibangun. Dan pendekat diri kepada Tuhan kamu. Siapa nak mendekatkan diri kepada Ta'ala lebih kuat lagi, lebih hebat, kurbah dia bangun qiyamul lail. Dia dipanggil kurbah ila rabbikum. Dan penghapus segala dosa kamu, segala dosa mukaffarah as-sayyiat. Bangun malam tu dosa-dosa di semua diampun. Dosa mana? Dia kalau mukaffarah dosa sekian lah, dosa besar dia kena bertobat. Kemudian penghalang daripada dosa maksiat. Manhatun anil ismi. Maknanya dia jadi benteng, itu maksudnya. Bila qiyamul lail dia buat dengan betul, rohani dia akan cantik. Dan bila rohani dia kuat dan cantik, memanglah dia jadi benteng. Ya, dia tak akan minat untuk mengerjakan mungkar dan maksiat. Itu di antara qiyamul lail, jangan ditinggalkan, ya. Walaupun sebentar, bangunlah sebelum tidur tu. Kemudian wa fi riwayatin lit Tabarani wa mat'aradatun lidda'i anil jasad. Dan pada riwayat Imam Tabarani, dan penolak bagi penyakit jasad. Masya-Allah, ya, kesihatan jasad dia pun ada pada qiyam. Siapa yang rajin mengerjakan qiyamul lail, insya-Allah jasad dia pun diberi aman kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, warawa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi asyraful ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Iaitulah Imam Ibnu Abi Dunya dimeriwayatkan, dan juga Imam Baihaqi, orang-orang yang mulia di kalangan umatku. Siapa dia? Ialah penghafaz Quran. Mana orang yang mengingati akan Al-Quran, ya, penghafaz. Kita kalau Malaysia ni hafiz, apa tu juz hafiz lah. Tapi kalau luar negara sebut hafiz tu jangan main, dan bukan sekadar hafal dia, ya, dia memahami akan seluk-beluk Quran, ya, dengan ilmu alat dia cukup lengkap, baru dipanggil hafiz betul. Bukan sekadar hafiz hafal tu. Setengah sahabat bila pergi luar negara, tanya dia hafiz, ulama semua tengok dia tu, oh dahsyat ni hafiz. Bila hafiz dahsyat tuan ni, kita hafiz Quran bila hafiz dia tak, ya. Dan kalau ikut sufi, bukan sekadar hafaz zahir dan batin kali. Kamu meneliti dan memahami dan mengamalkan tuntutan segala kehendak Al-Quran. Satu. Dan disebut di sini wa ashabul lail, dan iaitulah orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Itu di antara kelebihan yang mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa qala wa rawat Tabarani fil kabir man bata lailatan fi khiffatin min at-ta'am wasyarab yusalli tadarakat aulahu al-hurul ain hatta yusbih. Itu Imam Tabarani meriwayatkan dalam Al-Kabir, kitab dia, siapa yang tidur pada satu malam dengan hanya mengambil makanan dan minuman yang ringan saja, untuk dia niat untuk bangun solat tahajud, pasti para bidadari mengelilinginya hingga waktu subuh, ya. Untuk kelebihan banyak, maknanya dalam bab tajuk qiyamul lail. Wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.